katakan ini adalah mula dengan demografi responden dulu. So, anda buka Excel. Ini kamu type sendirilah. Demografi responden. Jelas suara cikgu? Jelas. Okay, demografi responden, letak jantina, letak lelaki, perempuan, macam ni. Okay. Beberapa function yang sekurang-kurangnya kamu tahulah. Okey, kan cikgu kata dalam mesti cikgu lepas responden tu ulang kaji. Swelling. Okey. Tadi cikgu kata antara yang kamu boleh mesti tahu kan function dalam Excel ni adalah jumlah. Summation dalam bahasa Inggeris ni jumlah. Sebab kan cikgu kata mesti pastikan jumlahnya 30. Okey. Sebab jumlah kita ni mudah saja, tapi walaupun mudah, nak tunjuk juga di mana kamu boleh cari jumlah dengan cepat. Katalah, ni saya padam dulu. Okay, kamu key in lelaki berapa, perempuan berapa, lepas tu kamu letak sini jumlah. Okay, jumlah belum tentu lagi ni betul ke tidak. Katalah sini jumlah kamu letak 18. Okay. Pindah data ni daripada GF, dapatlah lelaki banyak ni. So, kamu nak check, betulkah jumlah, kamu letaklah sini jumlah 30. Kononnya kamu letak 30 sebab cikgu kata confirmnya 30. Tapi betulkah 30? So, awak highlightkan 14 ni, drag ke bawah lah. Jadikannya bentuk macam ni. Kemudian, di mana nak nampaknya jumlah tak jumlah? Bawah sini. Pergi screen laptop, screen handphone kamu tu bawah sini. Di bahagian bawah sini ada perkataan sum. Sum 32. Maksudnya betulkah sum tu 30? Salah sebenarnya. Sum sini sebenarnya bukan 30, tapi 32. Sebab kita tengok automatic Excel tugasnya menghitung. Jadi nampak dia 32. So, tengok balik GF kamu, Google Form kamu, borang soal sidik kamu, hitung balik betulkah lelakinya 14, betulkah perempuannya 18. Kalau silap, adjust lah, jadikannya 16. So, betul ke tidak? Semak lagi. Berapa sumnya di bawah sekarang? 30. So, betul lah ni 30. Okey. Itu cara kamu nak semak jumlah. Jadi kamu boleh buatlah dengan semua-semua yang tak setuju, especially yang 5 aras, yang 3 aras tu. Tidak setuju, kurang setuju dengan setuju kan banyak tu. So, pastikan jumlah tu memang 30 supaya peratus kamu betul. Sebab kalau jumlah yang salah, peratus pun boleh jadi salah. Baik. Yang pertama, yang kedua ialah nak menghasilkan carta pie. Untuk bahagian jantina, kamu nak buat carta pie, highlightkan yang ini sahaja. Yang warna grey ini. Jangan highlightkan semua perkara, nanti semua perkara dia carta pie kan. Ini saja. Part ini saja, jangan masuk jumlah. Jangan. So, highlightkan ini. Okey, sebelum tu kalau anda guna Excel yang pelbagai yang WPS kah, yang Words yang 2003 kah, Words 2016 kah, 16 boleh sama dengan ni. Dia macam-macam tempat dia akan tulis carta tu. Tapi yang penting kamu cari perkataan insert dan perkataan chart. Cari dua perkataannya dalam menu atas ini. Mula-mula highlightkan dulu. Lepas tu cari insert. Kalau yang guna Words 2016, paparannya lebih kurang sama macam cikgu. Tapi kalau yang guna lain daripada itu, 2016 ke bawah, paparannya mungkin berbeza. Tapi macam yang cikgu kata, cari perkataan insert, cari perkataan charts. Charts, ini charts, C-H-A-R-T-S, charts, carta. So, dalam carta, ada yang drop down menu,
drop down, misalnya bila kamu klik ada menu bawah-bawah tu turun. So cari yang carta pie. Pie chart, donut chart namanya. Tekan, guna yang biasa sahaja. Yang biasa, yang inilah bentuk 2D ni. Nak guna yang bawah ni dipersilakan, tak jadi masalah. Tak ada beza pun. Asalkan nampak dia bentuk carta pie. Tekan, hasillah carta pie kamu. Okey, terhasillah carta pie kamu. Ada lelaki, ada ini automatik dia yang buatkan. Kemudian pergi kepada chart atas ini untuk anda letakkan dia sebagai jantina. Tajuk. Jantina. Tajuk graf anda. Tajuk carta pie anda. Okey. Kemudian, saya sebenarnya lupa tadi siap-siap. Baik, siap-siap nak tunjuk dengan kamu cara nak menulis peratusnya macam mana. Okey, nampak anak panah saya ni yang sedang bergerak ni, dia kan dalam yang kalau di sini anak panah yang berbeza kan, segi 4 penuh. Kalau di sini dia sedang berada dalam area carta pie. Okey, cursor ni kamu alihkan ke sini. Tadi siapa nama T kan? Dia tak ada peratus. Sekarang kamu boleh nampak kan peratusnya berapa? Peratusnya 47%. Jadi bagi yang GF-nya tidak menunjukkan peratus, kamu boleh alih laptop ke tepi, masukkan dekat sini peratus. Salah. Sini atas ni. Ni buang. Okey, peratus. Berapa peratus yang lelaki tadi? Sini kata apa? 47%. So, letaklah sini. 47. Dah. Automatik. Bagi yang tak automatik, kena key in lah perkataan simbol peratus itu. Okey, kemudian untuk yang perempuan. Perempuan ni berwarna orange. 53%. Letaklah sini. 53%. Okey. Ini catatan anda sajalah untuk kamu tahu senang kamu copy dan letak dalam words nanti. Okey, yang saya nak bagi tahu tadi, cikgu lupa nak label kan, data label kosong kan? Okey, ulang balik. Highlightkan carta pie. Pergi ke tanda tambah. Berbeza pelbagai version Excel, pelbagai jugalah bentuk perkara ini ya. Tapi awak cari chart element. Kalau tak ada perkataan tambah, kamu cari perkataan chart element. Chart elements itu pergi kepada data labels. Sekarang nampak tak dia satu ini 16, satu ini 14. Ini dalam bentuk bilangan. Dan highlightkan dulu. Kemudian kita letak more option. Dia letak apa? More option. Dalam bentuk apa? Sekarang dalam bentuk value sahaja. Kita nak dalam bentuk percentage. Kita tak mau value. Kita letak dalam bentuk percentage. Okey, sebab semua carta pie diletak dalam bentuk percentage. Okey. Itu saja yang penting, carta pie-nya dengan percentage-nya. Okey. Color ni letak apa? Fill color. Kita tutup. So sekarang dia dipresentkan, dijelmakan dalam bentuk percentage. Okey, macam mana buat? Aktifkan chart area. Pergi element, charts element. Klik data label. Okey, klik data label. Lepas tu pergi sini klik data label. Pergi more.
Okay, more option. Okay, data dalam sini kita tak mau value, tak mau. So, kita buang value. Tapi, okay lah. Dia tidak mau macam itu. Kita ulang balik. Data label. Ni kamu hafal dah. Dah bila banyak kali buat macam ni. Kita nak percentage sahaja. Ini tak mau. Okay, kemudian okay lah. Alright. Tutup. So, selesai. Jadi, beginilah hasil nanti. Yang ini dah nanti, yang jantina ini nanti yang akan kamu copy paste ke apa nama tadi? Ke words. Okay, kalau yang guna ni cikgu ambil bahagian B. Bukan bahagian B kan objektif yang pertama 5.2. Okay, ciri keluarga harmoni mengambil berat. Okay, ni cikgu padam dulu. Delete dulu. Okay, sama juga. Letak sini peratus lah. Bagi yang tak ada peratus. Okay, kurang setuju apa semua ni. Kalau ada 5 lah sini. Setuju, tak setuju apa semua letak sini. Jadi, highlightkan juga. Highlightkan. Jangan sampai peratus lah. Sampai sini saja. Sebab ini sahaja data yang kita ada. Pergi kepada insert chart pie. So, kita ada 1, 2, 3. Maka dia pun ada 1, 2, 3. Jangan terbalik. Kamu rasa sini letak 22, sebelah sini letak setuju. Jangan buat macam tu. Nanti carta kamu pun berbeza pula. So, mesti dalam kolom A ini tulis dia punya ranking. Setuju tak setuju, pernah tak pernah, pekerjaan, umur. Letak semua di bahagian A. Untuk bahagian B, kamu letak angkanya. Okay, letak angkanya. Okay, then carta title ni tulislah mengambil berat. Okay, mengambil berat antara satu sama lain. Copy. Pergi dekat carta title ni. Paste. Mengambil berat antara satu sama lain. Okay, kemudian bawah sini ada setuju, kurang setuju, apa semua tak ada. Okay, sekarang tak ada angka. Jadi, aktifkan carta, area carta. Pergi kepada elemen. Okay, chart element. Chart element. Data label. Klikkan data label. Lepas tu, pergi kepada more option. Pergi kepada percentage. Klik dulu percentage. Baru padam value. Okay. Itu sahaja. Dan dapatlah percentage-nya. So, berapa percentage yang ada? Bolehlah copy di sini. Setuju, berapa percentage setuju? Setuju warna biru. So, 73. Type kat sini 73. Dan isilah kesemuanya. Yang macam ni. Pastikan dulu sini betulkah 30. Mana nak tengok betul ke tidak betul 30? Bawah sini ayat ada sum ini. So betul lah 30. Okay. Sama juga kalau dia banyak. Ini pun masih lagi okay. Yang cikgu nak explain sini ialah atas ni ciri yang pertama. Okay, cat ini kamu boleh kecilkan sikit. Takut awak tak nampak perkataan di belakang tu. Okay, ini ciri yang pertama. Kemudian kamu boleh insert di bawahnya ciri yang kedua pula. Nakah panjang paparan saya ni cikgu?
scroll ke bawah-bawah, lelah saya scroll ke bawah-bawah. Okay, kalau kamu tak nak scroll ke bawah-bawah, tulis je di tepi tok pun si jadi masalah. Tulis tepi sini, sinilah. Sama juga berapa ciri yang kedua tadi, bertimbang rasa. Bertimbang rasa. Tulis sini. Berapa tak setuju, apa tak setuju. Pun boleh sini juga. Tak semestinya sentiasa ke bawah macam yang ini, yang ke bawah tu. Boleh. Asalkan kamu faham. Okey. Contohlah. Cikgu nak copy ni ya. Pergi ke sebelah. Wah. Orang tu hantar panda guna big bike. Dah lah bekas tu berat, nak bawa big bike tu pun berat. Okay. Salute dengan orang-orang macam ni ya. Saya nak buat apa? Okay. Cikgu nak ambil ni. Okay, highlight ni ya. Copy. Jangan kamu risau, perkataan bertimbang rasa tu cikgu tak copy kah? Itu memang automatic tercopy. Okay, pergi tepi tok tadi. Di tepi sini. Ctrl V. Tengok dia ada kan? Okay. Baik, ni. Contohnya di sini. Okay, macam mana nak buatnya punya catapai? Tidak setujunya kosong je. Tak apa. Ambil semua sebab kita nak melihat item-item ini. Berapa percentage. Kalau tak ada, maksudnya 0% lah dalam tu nanti. So, walaupun ini bukan pada kolom A, bukan pada kolom B, okay, tapi sebelah kiri ni mesti kita punya item dan sebelah kanan ni dia punya bilangan kekerapannya. So, caranya ialah highlightkan juga macam ini, benda yang sama, pergi kepada insert, pergi kepada catapai. Then nampaklah sini. Boleh juga. Walaupun dia bukan pada kedudukan A dan kedudukan B. Tadi kan cikgu kata mesti A, mesti B kan? Okay. Tak mestinya A dan B. Tapi untuk kamu tak nak keliru, biarlah buat A dengan B tu sampai ke bawah. Tak jadi masalah. Tak ada, dia boleh terkeluar daripada laptop awak. Dalam tu juga. Okay. So, sama juga. Asalkan yang penting sebelah kanan ini dia punya item, apa-apa bendanya, setuju tak setuju, umur kah, pekerjaan kah, kaum kah, semua letak sebelah sini, belah kiri. Belah kanannya punya number, bilangan kekerapan. Okay, semak betulkah ini 30? Bawah ni semak sum 30. Okay. Walaupun kosong, highlightkan juga. Maka dalam carta kamu pun memang tak wujudlah yang tidak setuju tu. Sebab tidak setuju tu kosong. Hanya ada dua color, biru dengan orange. Yang tidak setuju tidak muncul. Okay, sama. Letaklah title cartanya dan letaklah legend-legendnya. Letaklah value peratusnya berapa, letak sini. Okay. Untuk yang sampai 5. 5, cikgu tak buat 5. Tak sempat. Kata 4. Lupa nak buat 5. Jadi kalau 5 pun sama jugalah. Setuju, sangat tidak setuju. Maksudnya sini ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Barulah jumlah. Barulah isinya. Sama cara. Okay? And then save. Jangan lupa save. Nanti kamu hilang data, menangis. Okay. Kemudian nak memindahkannya ke PowerPoint, ke Words. Okay, untuk memindahkannya ke Words, apa yang di paparan kamu dalam handphone? Masih lagi catapai kah? Catapai ya? Catapai. Okey lah, okey.
Masih lagi capai. Okey, saya nak mana tujuannya sekarang? Okey, ini. Saya share ini pula. Share screen. Okey. Sekarang words sudah kan? Okey, word. Mana tujuan? Enlarge sekejap Alright. Yang ini, okey. Cikgu ada sertakan dalam Telegram kamu. Tolong ikut sebab saya dah letak dalam bentuk words. Jadi kamu boleh gunakan template ini. Okey, cikgu apa yang toge-toge belakang cikgu? Bingung saya nangga. Okey, kalau kamu sekejap Oi, kejap. Apa? Kena ajar kan? Oh. Kena. Dah mute. Kena ajar. Hal. Sida nak tengok kat mula Excel. Harus mula Excel. Cun mula Excel lah kami untuk. Hah? Mula Excel lah kami untuk. Dah habis tadi dah. Dah habis dah. Satu lah. Mula ni, mula pertama formula Pak. Isi figure kelak keluar yang pun berapa view. Kelak. Kelak habis kelas lah. Angka kelas tak putus. Putus kan pula itu. Katalah akak habis kelas 1.5. 1.5. Kena. Belum segera kah? Segera mikir okey dilimpan yang pun dia dalam semua lagi itu semua. Yalah habis kelas lah. 1.5. Okey. Claudia, Aiman, Syamil. Okey, Aiman ada. Syamil, Steph, Atifah. Itu adakah Syahira? Siapa namanya tu, Tek? Jen, Louis, Syahira. Cikgu tak pastilah kalau semua anda dapat lihat ini dapat lihat paparan. Cikgu nak tengok apa yang saya sedang. Okey. Mana ni? Telegram. Okey lah. Demo catapai, bukan demo catapai. Aku sedang merecord screen supaya nanti saya boleh share lagi yang kita belajar hari ni, letak dalam kelas daily. Supaya takut ada yang tak boleh terbaca ataupun tak nampak screen yang cikgu share sekarang. Okey, ini adalah cikgu ulang balik template yang diguna pakai. Kamera nampak ke sekarang ni? Kamera nampak padu. Yang diguna pakai untuk penulisan bahagian dapatan anda. Tak ada pun kamera. Okey. Tolong ikut yang ini sebab ini khas untuk kelas kita saja ni. Saya guna pakai yang standard tapi ada penambahan sedikit untuk kelas yang cikgu guna, yang cikgu semak.
Atas sekali IC. Okey, hari tu pun cikgu dah tunjuk macam mana nak menulis IC menggunakan insert dari sini dengan header. Okey, insert header, tulis IC. So, semua pages akan ada IC secara automatik. Okey. Ini pun kamu boleh ambil, boleh. Guna saja ayat-ayat ni, tapi janganlah copy paste. Silalah adjust mana yang perlu. Okey, 5.0, tulis yang ni 5.1, tulis yang macam ni juga. Tapi jangan copy paste. Tengok betul-betul. Baik. Okey, 5.1.1 jantina responden. Okey, cikgu bagi ni supaya mudah untuk kamu, biar semua seragam, template yang sama. Cuma bahagian jadual sini tolong berhati-hati. Jangan sebab template cikgu start dengan jadual 3, kamu pun ikut jadual 3. Jangan. Lihat kembali pada bahagian 4. Bab 4, chapter 4 metodologi. Mungkin kamu dah ada satu jadual sahaja di metodologi. Bab 4 kamu hanya ada satu jadual. Jadi baru jadual 1. Takkanlah ini jadi jadual ketiga kan? So, kamu kena tukarkannya kepada jadual 2 lah. Atau macam ni. Nanti tak adalah benda kecil-kecil ni saya tak pasal hantar balik untuk kamu adjust. Lepas tu awak send lagi soft copy untuk cikgu semak. Jadi sebelum hantar untuk first draft, pastikan susunannya urutan-urutan benda ini mengikut urutan. Okey. Dan setiap kali buat pembetulan, jangan lupa save. Nanti kamu save, kemudian hari dah habis type baru save. Sangat bahaya tindakan seperti itu. Setiap kali ubah, save. Setiap kali ubah, save. Okey. Tadi cikgu kata jadual ni ikut namanya apa. Sinilah. Ada soalan? Ada yang nak tanya? Tak ada. Okey. Jantina, isi, responden. Tolong isi macam ni lah. Kamu hanya ubah ini je lah. Ubah bilangan saja. Template tu sudah ada. Jadi kerja kamu bolehlah dikatakan cepat. Okey, isi. Kemudian sumber kajian ni jangan copy paste. Tengoklah betul-betul. Copy paste apa yang tu? Napua mo te, sendiri te. Tahu satu soal kamu te? Okey. Sini yang cikgu kata kena nak insert jadual tadi, nak insert graph. Okey, kita nak insert graph. Oh, cikgu lupa nak explain. Macam mana nak buang benda toge-toge ni. Tekan yang toge atas ni. Tekan, maka hilanglah toge-toge itu. Dan kamu jangan susah hati, bila kamu print, toge-toge itu memang tak akan muncul. Walaupun kamu tak hilangkan. Macam ini kan, banyak toge kan, bila kamu print, toge itu tak muncul sebenarnya. Okay, tapi tak apa, saya dah biasa menggunakan toge ni, memang akan ada toge lah. Kalau kamu tak nak, kamu dalam template yang cikgu share nanti, kamu buat macam tu, hilangkan. Okay. Macam mana kita nak ambil carta yang kamu buat dekat Excel tadi, insert ke sini kan. Cikgu kata macam ni cikgu. So, anda buka balik kepada carta yang kamu buat tadi dekat Excel. Cikgu dah padam dah ke? Oh, saya dah padam sudah. Buka di Excel. Ada sini. Buka di Excel. Copy. Saya tak tahu kamu nampak ke tidak. Cikgu rasa kamu tak nampak apa yang cikgu sedang buat. Kamu nampak catapai, nampak Excel ke tidak? Okey, tak apa. Imagine ya. Buka Excel yang kamu buat tadi, buka. Ada kan bahagian carta tu kan? Yang jantina tu. Kamu tekankan ya. Klikkan ya. Dekat chat area. Tahu kan chat area? Tadi cikgu dah tunjuk. Dekat chat area.
Kopi, carilah menu kopi tu dekat mana. Kopi, tekan je kopi. Kemudian patah balik kepada word sekarang ni, patah balik. Dan kamu insert pula. Paste. Paste. Nampak? Copy daripada Excel. Lepas copy, buka Word. Kemudian paste. Maka wujudlah macam ni. Ada jantina, ada lelaki perempuan. Okey, kemudian kalau kamu nak letaknya bahagian tengah-tengah, letaklah di tengah-tengah. Aktifkan ya, letakkan di tengah-tengah. Boleh? Okey, sekarang ini kemahiran lah, kemahiran. Kamu nak apply boleh, tak nak apply pun tak apa. Cikgu tak kisah juga. Nampak kan ada macam petak tepi sini kan? Petak dia kan? Kita nak hilangkan petak tu macam mana? Pergi ke chat area ni. Kemudian dekat mouse kamu tu right hand click. Right hand click. Nampak? Okay, ada banyak sini. Berbeza Microsoft Word. Tahunnya berbeza sedikit lah. Macam mana paparannya. Tapi yang penting kamu cari dia punya outline. Cari dalam yang drop down ini, menu yang keluar ni, cari outline. Outline, boleh tengok kepada format chat area kot. Format chat area. Tak maulah, susah hati kamu nampak. Kita apa? Chat area, right click. Okay, outline. Dekat outline ni, tekankan outline tu. No outline. Hilanglah outline dia. Kalau kamu tak klik, wujudlah outline-nya. Kalau kamu tekan, klik, maka hilanglah outline-nya. Ini terpulang. Kamu nak kalau rasa nak improve diri sendiri, cubalah buat. Kalau tak nak, biarlahkannya dalam bentuk itu. Okay, so ini cikgu tunjuk macam mana kamu nak ambil daripada Excel pergi ke Words. Jadi anda buatlah semuanya. Setiap yang kamu dah buat tadi, buat siap-siap semua item kamu tu. Kalau bahagian B ada 5 item, bahagian C ada 5 item, so 10 item tu sudah siap dibuat carta. Baru kamu pergi kepada Word ini, dokumen ini. Okey. Baik, bila tengok ke bawah, ini lagi awal cikgu nak bagi tahu. Anda nampak kan? Cartanya di muka surat atas ini. Kamu nampak tidak? Macam senyap sepi je. Takut saya ni bercakap seseorang ni. Nampak cikgu. Nampak. Bukan Excel lah yang kamu nampak. Bukan Excel lah. Okey. Tu. Bukan. Okey. Ulang balik. Carta kamu atas ini, muka surat pertama. Tiba-tiba wording Raja ni di muka surat kedua. Saya nak anda jadi seorang yang nak latih diri yang perfect. Jadi yang perfect lah supaya kerja-kerja kamu ni semua excellent. Bila nanggap excellent, orang nak ambil kerja kamu pun senang hati. Tak adalah kamu buat kerja cincai-cincai asal ada aja. So practice ini cikgu yang ajar lah. Tapi kamu jangan tanya saya macam mana. You pun tahu saya macam mana kan. Ni kamu jadi seorang yang perfectionist. Kita nak satukan si jantina ni, carta jantina ni dengan dia punya wording kat bawah ni. Kalau yang ada bekerja dekat publisher ni, benda macam ni, benda-benda macam ni kena jadi alert lah. So macam mana nak mensatukan sidaknya? Pindahkan sahajalah keseluruhan 5.11 ni ke bawah. Next page. Pindahkan. Pindahkan tu maksudnya enter lah ke bawah.
Jadi sekarang sudah perfect. Semuanya berada di ni cikgu tak maulah dia ada gap sana. Okey, satu fungsi toge ini ialah saya tahu bila anda hantar dalam bentuk soft copy kan, saya terus tekan toge ni supaya saya nampak spacing kamu tu betul ke tidak? Ada gap ke tidak? Okey, maksud cikgu macam ni. Kalau tak ada toge, okey, tak ada toge, kita tak perasan pun bahawa dekat sini ada gap, ada spacing. Sebab kita ingatkan lepas ini memang ini. Tapi sebenarnya tengah-tengah sini ada gap. Melainkan kita tertekan sini. Nampak tak cursor tu tiba-tiba bup, bup, bup macam ni. Maksudnya sini ada gap. Sebab itulah bila tak ada toge, kita tak tahulah sini ada gap. Bila kita tekan toge, oh sini ada gap. Jadi apa yang boleh kita buat? Backspace-kannya. Supaya dia tak akan lari daripada bila ada carta, bawahnya teruslah dia punya caption. Ini panggil caption. Raja 1 dan sumber. Boleh? Tadi captionnya agak jauh. Jauh ke bawah sini. Captionnya jauh. Jauh kan? Tapi tak nampak pun macam jauh cikgu. Sama aja cikgu. Saya tahu kamu jauh sebab saya nampak ada gap. Itulah fungsi si toge-toge tu. Okay. Baik. Then ini ikut berdasarkan jadual. Ini ikut je lah. Kamu boleh nak copy paste ini pun boleh. Just tukar data-data sahaja. Bilangan peratus. Bilangan peratus. Okey, kemudian umur. Umur ni sama juga, sama cara. Then macam mana nak copy paste daripada Excel tadi? Sama cara lah. Copy, tutup Excel, close lah, bukannya keluar close sekejap. Masukkan ke Word, paste. Macam ni. Kalau anda nak buat bentuk carta 3D macam ni, dibenarkan, dipersilakan. Kalau nak buat macam ni, cikgu suggest guna ini sajalah. Sebab ni tak adalah memakan banyak sangat ink nanti. Ink nanti kamu kena fikir juga, kamu kena print kan. Katalah dah final tu masih lagi ada silap, kamu kena print lagi sekali. Buat masa ni tak payah print dulu sebab hantar semua menggunakan soft copy. Hantar di soft copy sahaja. Hantar ke GC lah. Okay, ini semua susun atur. Especially ini susun atur kan. Kemudian susun atur kan. Ini Raja 1 kan. Raja 1 maksudnya daripada jantina ni. Carta pi jantina jadi Raja 1. Carta pi kedua dia akan jadi Raja 2. So yang macam ni agak berpisah, betul? Umur dengan itu agak berpisah. Okey, satu lagi saya nak tunjukkan. Lupa cikgu nak tunjukkan. Baik, katalah carta kamu ni kamu rasa macam terlalu kecil ni okey lah, kecil ni okey. Ataupun rasa dia terlalu besar, kamu boleh drag kecil besarnya macam ni saja. Macam ni pun boleh. Sebab kita nak menjimatkan kawasan nak di print. Tapi kalau ni kecil sangat ni, boleh besarkan sikit lah. Salah. Ke bawah sini. Okay. Besarkan sikit macam tu. Ini sesuai. Saya lupa nak remind lagi sekali. Berkenaan sini. Pastikan semua yang kamu guna ni adalah Times New Roman 12 font size. Okay, kemudian baik. Saya nak tunjuk tadi kegunaan toge-toge kan. Selain daripada cikgu tahu ni ada spacing.
kegunaan toge-toge ni juga, saya besarkan sedikit Kamu nampak tak sini ada gap 2 titik? Maksudnya dia 2 kali space bar. Okey, macam ni macam sangat, entahlah, mata cikgu ni nampak macam kalau tak ada benda tu kan. Cuba kamu tengok. Benda lain dia okey je. Tiba-tiba ni tak terlalu jauh dan ada garisan warna biru. So itulah salah satu fungsi toge ni. Untuk kita tahu bahawa situ ada 2 kali space bar. Backspace lah. Yang ni yang ni sama ada letak backspace macam tu. Okey. Yang ni pun sama, ada backspace, ada satu space bar situ. Okey, itu adalah fungsi toge. Kalau tak ada, kalau kamu rasa suka hati cikgu janjinya ada menulis, terpulanglah. Tapi cuma nanti dia tak cantik lah, tak kemas. Okey, selain daripada Times New Roman dan 12, anda nampak tak bahawa perenggan ini bahagian tepi ni sama semua. Bahagian tepi ini sama semua. Tak ada yang terlebih terkurang. Tolong ikut Benda ni mana nak setting dia adalah pada justify ini. Nampak justify? Kalau kamu tak justify, okey, katalah kamu buka-buka laptop kamu tak boleh baca yang cikgu beri ni, dia mungkin dalam bentuk macam ni. Nampak? Tak justify. Bawah ni justify bezanya. Beza cikgu nak tunjuk. Justify dia sama sederet je. Situ memang semua sama lah. Tapi sini dia sederet saja. Tapi yang ni tak sederet. Ada ke depan. Okey. Tak apa Mary. Cikgu merekodkan ni. Nanti saya cuba letak. Siapa yang tidak berjaya, tidak survive sepanjang PDPR ni, kamu rasa nak keluar, bagi tahu dulu kamu nak keluar supaya saya tahu. Takut cikgu tak tertik nama kamu sini. Okey, ulang balik. Yang macam ni yang cikgu tak suka tengok. Dan dalam requirement kena justify kalau tak silap cikgu. So, katalah kamu dah tertype macam tu, bawa kamu perasan, sebelum hantar dengan saya, bawa kamu perasan bahawa tidak justify. Highlightkan perenggan yang tidak justify itu, pergi kepada justify. Menu justify. Terus dia akan samakan bahagian tepi tu. Semua sama. So, apply kepada semua ini Okey. Bahagian demografi ni tidak banyak sangat yang perlu kamu tulis, hanya pindahkan data sahaja. Pindahkan data. Okey, bahagian ini. Ni yang saya nak emphasizekan. Jangan copy paste mantak-mantak. Tolong baca apa benda yang kamu copy paste itu. Mentang-mentang cikgu dah memudahkan kamu bagi template untuk kamu tulis. Kamu main hantam je sit baca apa benda, kamu just tukar jadual. Jangan, tolong baca. Ini jangan diubah, cuma ubahnya punya apa objektif kamu lah. Ini objektif pertama. Sila ubah. Ubah-ubah. Ini tengok dia ada macam ni kan? Sepatutnya dia sebab dia adalah dia kena jarak kan. Kena buat space bar. Macam yang buatnya sudah biru. Buatnya cantik. Okey. Ini yang saya kata berbeza dengan kelas lain. Memang berbeza lah sebab dia orang tak guna macam ni. Ni kelas cikgu je. Sebab apa? Sebab cikgu nak tengok betulkah berapa untuk objektif pertama ni ada berapa ciri keluarga harmoni yang kamu kaji. Ataupun ada berapa model handphone yang kamu kaji. Ataupun ada berapa medium pembelajaran online yang kamu kaji. So, senaraikan di sini. Just senaraikan. So, kalau ciri keluarga harmoni, ciri apa? Pertama, kedua,
Keluarga harmoni ada 5 ciri saja kan, kalau tak silap cikgu. 5 ke 6. So, sampai 6 je lah. Jangan kamu bersusah payah juga nak mengisinya sampai jadi sampai 13. Mentang-mentang cikgu kata template, tak boleh tukar. Nama pun dah template. Template tu guideline kamu. Bergantung dengan apa yang kamu isi lah. So, isi situ dan pastikan jadual-jadual, numbering jadual ini sila tengok dia beturutan ke tidak. Kalau numbering sini hanya sampai 3, ada yang nama pula jantina dengan umur ataupun jantina dengan tingkatan kelas mana ataupun jantina dengan tingkatan 2 saja. So takkanlah kamu nak ikut juga carta ini jadual ini sampai 6. Takkanlah ini sampai 6. Susun lah. Jangan main tiru sambil menutup mata. Itu tak mau. So, senaraikan di sini. Kemudian jangan lupa tulis ni di-adjustkan juga bawah sini. Kemudian barulah anda masuk 5.2.1 ciri yang pertama, ciri keluarga yang pertama, ataupun masuk model handphone yang menjadi pilihan. So, kalau model handphone, bagi yang model handphone, kamu boleh senaraikan semua model handphone dan nyatakan model handphone ni ada special sikit lah. Sama juga dengan pembelajaran online. Sebab saya tengok ada yang guna ya tidak, ada yang guna samalah yang guna ya tidak. Handphone macam mana? Handphone saya tak ingat lah. Nanti Akasha dengan tim handphone. Saya nak tengok part ini ya. Sebab anda berbeza sedikit. Handphone. Sebab anda bukan jenis yang ya tidak. Anda punya GF tu menyenaraikan which model yang dia nak pakai. Meaning kamu yang lebih sesuai menggunakan graph bar. Daripada graph bar tu nampaklah handphone mana yang mendapat graph yang paling tinggi. Itulah akan jadi menjawab objektif kamu yang pertama. Yang menggunakan ya tidak, pernah dan tak pernah, itu senang je. Itu memang ikut yang template cikgu bagi ni. Okey. Lepas tu cikgu menunggu anda punya barang inilah, menunggu anda pun data bahagian 5 ni. So, untuk kelas saya part ini mesti ada. Kemudian baru sambung dengan part seterusnya. Baik. Dalam bahagian objektif pertama 5.2. Cikgu rasa cikgu dah explain hari tu. Tak apa, saya explain lagi sekali. Bahagian sini, kamu nak copy paste cara menulis ini pun cikgu tak jadi masalah. Okey, sehingga sini yang kamu boleh copy paste. Copy paste maksudnya bukannya copy paste lengloi-lengloi macam tu. Copy paste dengan berhemah. Baca-baca mana ayat yang ketukar-tukar, mana ayat yang boleh di-adjust. Bahagian yang warna kelabu ni kamu boleh guna pakai. Okey, boleh guna pakai. Bukan sampai sini. Daripada sini sampai sini saja. Sampai sini, sini. Ini saja yang kamu boleh guna pakai. Sebab bahagian ini hanya kamu memindahkan data daripada atas bentuk jadual kepada bentuk ayat. Jadual kepada bentuk ayat. 17 orang bersamaan 57 mengidap penyakit darah tinggi. Kenapa? Sebab dia kata ya. Ya itu paling tinggi kan?
Bukan paling tinggi, iaitu sebanyak 17 dengan 57. Maksudnya orang ni mengidap penyakit yang tinggi. Ataupun kalau yang kata pernah menggunakan kelas Telegram, mungkin ianya paling tinggi. So, seramai 17 orang responden mengatakan ia bersamaan dengan 57% pernah menggunakan aplikasi Telegram sebagai medium kelas online. Macamnya. Manakala 13 orang tidak pernah menggunakan medium online dalam kelas pembelajaran. Kelas atas talian. Contoh. Okay? Alright. Kemudian, part yang kedua. Sini adalah part yang kedua. Yang saya guna warna kuning lah. Sini. Warna kuning ini adalah bahagian pembuktian. Maksudnya, yang mengatakan ya, ramai mengatakan ya pernah menggunakan kelas WhatsApp dalam kelas online. Kenapa? Adakah orang lain, adakah mana-mana artikel yang menyokong pendapat itu? Yang menyokong bahawa sekolah dia pun guna online, menggunakan WhatsApp juga. Ada tak artikel itu? Jadi kamu cari di mana? Cari je lah internet. Kamu cari, kamu Google, kelas online menggunakan WhatsApp aplikasi. Dia akan macam-macam lah keluar. So, kamu baca one by one. Baik. Saya nak terus tiba-tiba cikgu teringat sesuatu tadi. Okey, sihalah ketok cikgu pergi kepada yang cikgu ingat. Teruskan yang kat sini dulu. Okey. Kemudian, selain daripada pembuktian dalam bentuk internet ataupun artikel daripada majalah, daripada newspaper yang kamu ambil dalam internet, boleh juga kamu nak tulis pembuktian menggunakan apa nama tadi? Temu bual. Bukan semua mesti ada temu bual. Maksud cikgu, bukan semua dapatan mesti ada temu bual. Tak perlu. Mana-mana temu bual kamu yang kamu baca dia punya respon menyokong, bolehlah kamu tulis di sini. Kalau semua temu bual kamu tu dia tak menyokong pun apa yang kamu sebut, tak payahlah tulis. Tak juga jadi satu kesalahan. Tapi pastikan kalau yang tak ada temu bual, yang tak mau buat temu bual, so kerja kamu kena cari di pembuktian secara benda lain lah. Internet kah, daripada newspaper kah, newspaper online pun boleh. Macamnya. Okey. Ni cara menulis temu bual. Okey, cara menulis temu bual. Gunalah 5.2.1.2. Ikut saja template ini. Informant 1, temu bual pada 1 Mac. Okey. Satu lagi. Baik, tak apa. Kita lihat dulu yang di bawah-bawah. Setiap elemen kamu tu, analisis kamu tu kena buat sebegitu tadi ya. Bahagian atas ni, bahagian pertama hanyalah menulisnya punya dapatan, berapa persen berapa orang. Bahagian yang kedua, bahagian kedua lagi sekali. Bahagian kedua ni adalah, saya highlight lagi, adalah pembuktian. Semua kena buat macam tu. Semua elemen perlu ada pembuktian. Okey, perlu ada pembuktian. Yang kalau kuning ni perlulah. Interview itu yang
Kalau ada yang boleh menyokong, boleh letak. Kalau tak ada, tak perlulah. Dan paling minimum, kamu ada, tak maulah saya kat paling minimum, semua kena ada pembuktian. Okay, semua ada pembuktian. Cikgu nak tunjukkan bahagian yang ketiga, bahagian objektif kedua, 5.3. Kejap ya, mata kamu pening tengok, sekejap. Okey. Okey, ini bahagian ketiga. Objektif kedua anda, objektif kedua kamu. Sama juga, tengok dia sekarang jadual ke-20. Sebab dia dah banyak jadual di atas sana tadi. Ada berapa? Kalau kamu ada 7, ada 7 lah. Kalau ada 5, 5 sajalah. Okey. Kemudian dekat sini. Alright. Dua jenis sama ada sangat ini 5 skala liket ataupun 3 skala liket. 3 tu adalah tidak setuju, kurang setuju dengan setuju. Okey. Bahagian yang kamu perlu buat pembuktian bukan semua perkara, bukan semua nombor. Okey, bukan semua nombor-nombor ini yang kamu kena bukti, bukan. Kamu buktikan adalah bahagian yang bahagian yang datanya paling banyak. Contoh, dalam objektif ini, dalam item ini, item yang sekarang dekat paparan handphone kamu itu, yang paling banyak adalah mana? Okey, nak tengok macam mana nak tengok cikgu mana satu banyak, mana satu tidak banyak. Mana-mana je kamu nak baca responden atas sini boleh, ataupun kamu nak baca, okey, kamu nak baca daripada sini, okey, saya highlight dia dengan warna purple, ataupun nak baca yang sini, highlightnya dengan warna merah. Oh yo, cik nampak tu je. Highlightnya dengan warna hijau. Benarnya si jadi. Oh. Ayo, ini pula sekali. Ini bukan ini. Okey. So, cikgu tek ulang balik. Cikgu tek kata highlight tahunya paling banyak cikgu. Data ni nak baca data purple kan data hijau. Mana-mana pun boleh. Okey, sebab kalau kamu tengok daripada data purple, sangat setuju paling tinggi 20-an. Kalau tengok data hijau, 67 ni paling tinggi kan? Bukannya 24, 67 paling tinggi. So, mana-mana saja memberi jawapan yang sama, iaitu sangat setuju. So, cikgu ulang balik. Yang nak ditulis ini adalah pembuktian. Bukannya kamu nak buktikan sangat setuju ni banyak ini, sangat setuju disokong oleh siapa-siapa, tidak. Kamu hanya buktikan mana data yang ekstrim, yang paling banyak diberi oleh responden. Okey, maksudnya macam ini. Sekarang ingat sekarang kita tahu bahawa data yang paling banyak adalah sini. Betul? Sekejap, saya nak color column dulu. Mana nak color column ni? Tak apalah. Okey, kamu tahu dia adalah sangat setuju. Okey, pergi di bahagian bawah. Cikgu ulang balik. Daripada sini sehingga sini. Okey, sehingga sini kamu boleh copy paste. Ubah sesuai data sahaja. Kalau kelabu ni kamu boleh
copy paste. Setuju, tidak, tiba-tiba je ada tidak pasti. Ada tidak pasti kat sini. Tidak pasti jangan ikut ah. Ini yang saya tak mau ni. Okey. Tidak setuju, tidak pasti dan setuju 3% sebab semua data yang sama kan. Dia sekali arungkan. Okey, dia sekali arungkan. Maksud cikgu ialah yang color purple ini, pening kepala kamu, sekejap ke atas, sikit ke bawah. Yang color grey ni, kamu boleh copy paste. Okey. Daripada sini. Okey, dapatan ini. Daripada sini sehinggalah bawah. Ya, bawah sini. Saya highlight warna kuning. Sinilah yang cikgu maksudkan. Kamu hanya ambil nilai yang data yang ekstrim. Yang mana dalam table ini tadi yang ekstrim yang paling banyak. Okey Amira. Yang paling banyak adalah sangat setuju, betul? Sangat setuju tek berapa? Sangat setuju tu adalah 67%. Okey. Bagi yang tak ada, yang terdapat tu, okey, silakan keluar. So, bila kamu baca, sangat setuju ni kamu kena cari. Sangat setuju yang paling tinggi, sangat setuju, responden kamu sangat setuju bahawa faktor yang buat kereta, faktor apa? Faktor ketahanan enjin. Contohlah, faktor ketahanan enjin yang mempengaruhi mereka untuk membeli sesuatu kereta tempatan. Faktor itu yang paling tinggi. Yang mana 80% sangat setuju. So, kamu cari itu sahaja. Meaning tadi bukan cari yang sangat setuju, bukan. Kamu cari bahawa faktor itu yang ada orang lain juga cakap. Yang kamu buat search dekat internet, faktor pembelian kereta bergantung kepada ketahanan enjin. Ada tak orang lain cakap macam tu? Ada cikgu, orang ni. So ambillah, ambilkan yang dia cakap tu, masukkan dalam yang color kuning ini. Maksud cikgu macam tu. Contohlah, katalah yang sangat tidak setuju. Yang sangat tidak setuju paling banyak, which is pembelajaran. Pembelajaran dia kata mendapat kemahiran ICT ke apa. Itu dia punya, yang semua responden, semua pelajar-pelajar yang menjawab tu semua tak setuju. Bukan. Katalah kos, menjimatkan kos. Semua letak tidak setuju. Bahawa manfaat yang diperolehi adalah dari segi kos yang jimat. Semua kata tidak setuju. Kenapa? So, kamu carilah di internet. Ada tak orang lain yang juga menyokong pendapat bahawa pembelajaran atas talian ni memang tidak menjimatkan kos ataupun memang memerlukan pembelian data yang banyak. Itu yang kamu kuatkan itu maksudnya itu yang kamu ambil, letak dalam yang warna kuning ini. Sebab yang data kamu sangat tidak setuju itu yang paling tinggi. So, bukan saja setuju saja yang boleh kamu cari. Mana-mana data yang paling tinggi nilainya, nilai itulah yang kamu cari pembuktian. Setujukah? Kurang setujukah? Paling tinggi kah? Mana-mana aja. So, kamu cari itu sahaja sebagai pembuktian. Yang kamu kena tulis dalam warna kuning ini. Okey, boleh tidak? So, kalaulah ada yang bila kamu interview, ada juga yang interview itu memberitahu sekolah lain lah. Sekolah lain ke siapa-siapa yang kamu interview juga kata mana ada benda tu pembelajaran atas talian tu menjimatkan kos.
Makin bertambah kos saya, cik. Makin bertambah kos saya, orang yang interview tu jawab. Sebab nak memberi data lagi. So, itu kamu boleh quotekan juga, kamu boleh tulis juga dekat sini. Sebagai temu bual. Okay, cikgu harap jelas lah. Okay. Baik, ini sajakah? Okay, semua-semualah. Semua item tu kamu kena buat. Boleh? Semua item tu kamu kena buat. Baik, yang saya nak tunjukkan something. Satu lagi. Okay, rujukan. Okay, yang ini. Itu adalah rujukan. Rujukan, mana rujukan? Tulis rujukannya. Okay. Rujukan, nanti ini pun saya akan share dekat Telegram kelas untuk kamu cikgu jadikannya sebagai template. Okay, saya jadikannya sebagai template. Jadi apa-apa yang kamu dapat daripada internet, yang kamu dapat maklumat, tulis di sini punya rujukan. Okey, perkara yang paling yang mudah yang cikgu nak tunjuk di sini ialah yang kamu dapatkan peta tu. Peta Sarawak, peta Kuching, peta semua-semua tu kan. Okey, peta itu kamu tulis sebegini. Yang saya highlightkan ini, adalah kamu mendapatkan peta-peta. Ni saya highlightkan ni adalah yang kamu dapatkan peta. Kan pada peta lokasi di bawah tu kamu ada letak sumber Google Maps. Okey, sumber itu jangan kata nak tulis sumber saja, bukan. Mesti tulis dia punya rujukan. Dan rujukan untuk internet, berbentuk internet. Salah satu contohnya adalah laman web ini, bukan laman web, Google Maps ini. Beginilah cara menulisnya. Okey, itu untuk peta. Oh, baik. Sekejap, paparan handphone kamu adalah peta. Cikgu nak cari untuk yang dapatan tadi. Nanti cikgu highlightkan dekat handphone kamu. Okay, ini adalah My Metro. Okay, My Metro. My Metro 7 Julai. Okay. Tentang minum air. Tujuh Julai. Minum air secukupnya. Okey. Cari minum air secukupnya. My Metro minum air secukupnya. Okey, saya cari rujukan daripada senior kamu ni. Mana kawalan gula. Boleh dikatakan apa-apa saja yang kamu dapat daripada internet yang berkenaan dengan anda punya itu dapatan, memang kena tulis di sini. Okey, dia punya rujukan. Okey, cikgu dah jumpa. Okey, saya highlightkan.
Perspektif Islam. Dia adjektif kedua. Okey, kaedah rawatan. Okey. Baik. Ini kamu tak nampak lah yang okey, tak apa, saya cuba share. Dikukuhkan lagi dengan hal ini. Okey. Saya harap ada orang di sebalik Telegram ni, wujud manusia, jangan saya cakap seseorang ya. Okey, cikgu share yang ini dulu. Yang saya highlight ni. Okay, this one. Okay. Yang warna kuning ni yang ditulis sebagai perbincangan dia, sebagai dapatan dia. Atas ni yang color kelabu ni, yang atas ni yang color kelabu yang cikgu sebut tadi, kamu boleh copy paste kan. Okay, yang warna kuning ni kamu cari di internet. Kenapa berlaku sedemikian? Okay, kamu tu contoh yang ditulis ini, dia dikukuhkan lagi. Okay, apa nilai yang dia perolehi sini, dikukuhkan lagi dengan melalui buku panduan. Ini buku panduan ni dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada internet sebenarnya. Bukan dia pergi beli. Dia cari di internet, jumpa satu blog, jumpa satu artikel. Dalam artikel, dalam buku apa? Buku ini, panduan penggunaan ubat-ubatan ni. Okey, ini yang dia dapat daripada internet. So, apa-apa yang kamu dapat daripada internet, cikgu kata mesti tulis di bahagian rujukan. Okey, sekarang cikgu nak share untuk rujukan pula. Okey, panduan penggunaan ubat-ubatan. Itu yang dia tuliskan. So, macam mana nak tulisnya di bahagian rujukan? Seperti ini. Okey, ini. Ini adalah rujukannya. This one. Daripada sini tadi. Inilah yang laman web yang dia rujuk tadi untuk mencari tentang pembuktian dia. Pembuktian kajiannya tadi. Daripada mana? Daripada buku panduan penggunaan ubat-ubatan dari perspektif Islam. Ini dia perolehi dari internet. Daripada bila kamu buka laman web itu, kamu kena cari siapa penulis buku itu, siapa penulis jurnal itu. Kena buat catatan lah. Jangan main ingat-ingat je. Awak kena buat catatan. Kena tulis macam ni terus. So, ini saya akan bagi kepada kelas nanti untuk kamu rujuk dan jadikan sebagai template. Cuma nanti saya akan tulis kalau nak buat nak menulis. Tadi cikgu dah tunjuk untuk laman web kan. Laman web saya dah tunjuk dah. Ini cara menulis kalau laman web. Kalau yang tentang kamus. Dekat sini pun ada juga kamus. Mana kamus? Bernama ini untuk jenis newspaper online. Newspaper online tulis macam ni. Okay, nanti saya munikan lagi template ini untuk kamu terus ikut supaya tidak ada lagi tertinggal nak mencari rujukan kat mana. Tapi ini jangan dihantar dulu. Yang kena hantar nanti adalah bahagian-bahagian lain. Chapter lain. Kamus ada. Okey. Yang interview. Okey, yang interview. Baik, ini interview. Jangan kata interview tu tak ada apa-apa. Ini cara menulis rujukan bagi yang cikgu suruh kamu tulis interview. Yang warna purple ini. Kalau interview macam ni lah. Kalau kamu ada interview 5 orang, 5 IG lah color purple ni. Kalau interview 3 orang, 3 IG sahaja.
rujukannya. Okay? So, kena ikut ini. Ini saya akan bagi dekat kelas. Template. So, kena ikutlah. Template tu maksudnya kamu boleh ubah sesuai. Ikut saja bentuk ini. Cuma sebelum saya bagi kelas, saya akan murnikan dulu. Nak menulis ini, nak menulis laman web macam ini. Nak menulis newspaper macam ini. Nak menulis daripada artikel dalam internet macam ini. Yang bawah ni adalah bentuk newspaper tapi bukan internet. Yang bawah ni newspaper tapi bukan internet. Sebab nanti next slide, next session saya akan sentuh sedikit untuk ini juga. Untuk rujukan, berapa banyak rujukan kamu boleh tulis. Boleh tulis sebanyak-banyaknya, tapi mesti ada 3 sumber. Apa maksud 3 sumber? Okay. Sebanyak-banyak yang ditulis ini hanya 3 sumber. Kalau kamu lihat ada berapa rujukan ni? Ada berpuluh rujukan sebenarnya. Tapi walaupun berpuluh, kalau tidak ada 3 sumber, tidak boleh diterima juga. Sumber tu maksudnya apa? Sama ada daripada buku, sama ada daripada kamus, sama ada daripada laman web. Dah setiga kan? Buku, kamus, laman web. Itu sudah ada. Sudah 3. Boleh tambah lagi? Boleh. Sama ada daripada newspaper. Bukan newspaper laman web. Newspaper online tu dikira laman web yang internet punya. Newspaper yang biasa-biasa, yang contoh yang cikgu bagi tadi. Yang contoh macam ini. Ni. Ini newspaper biasa ni, bukan newspaper laman web. Kalau newspaper laman web, dia ada berita harian online. Contoh, dia ada perkataan online itu. Barulah dipanggil. Jangan, dalam sini ada kod. Tadi cikgu dah nampak. Oh, atas ni kali. Ni. Bernama. Berita harian. Ini tidak. Ini yang kertas tu. Okay, cari. Saya rasa ada budak ni buat. Metro, bukan. Yang ada online tu barulah dipanggil sebagai berita online. Tak kira lah Sarawak Tribune kah, apakah. Okay, tak ada kod dia buat. Dia tak guna dari situ. Macam tu lah. Rujukan kamu boleh buat sebanyak-banyak, tapi pastikan daripada sekurang-kurangnya 3 sumber. Daripada buku, daripada kamus, daripada online, daripada newspaper, daripada wawancara. Wawancara kan sudah ada kan, interview tu kan sudah ada. So, banyak sudah sumber kamu tu. Jadi, bolehlah diterima anda punya rujukan ini. Rujukan tak banyak, makanya 2 sahaja. Tapi kalau tak cukup, boleh jadi kosong. Kan rugi. Okay. So, dalam ni ada kali kamus. Jadi hari ini, cikgu dah tunjukkan tentang kerja khusus kamu. Pertama adalah Excel tadi. Cara kamu nak generate data menghasilkan catapai. Yang kedua, daripada catapai itu masuk kepada Word. Kedua sudah. Okay, dalam Word. Yang ketiga, editing dalam Words. Okay, cikgu dah terangkan macam mana nak buat header untuk IC kamu. Lepas tu macam mana nak jadikan justify anda punya Word itu. Kemudian macam mana nak bahagian-bahagian yang mesti ada untuk kelas saya, mesti ada jadual-jadual sebagaimana yang cikgu sebut tadi, jadual yang kelas lain tak ada, hanya kelas saya je ada. Okey, itu 3 sudah. Yang keempat tentang penulisan dapatan. Khas untuk penulisan dapatan. Kan tadi cikgu dah mention yang color grey kamu boleh tulis, boleh ikut. Yang color kuning itu
kamu kena cari punya dapatan sokongan. Tapi dapatan ini yang kamu sokong ini bukanlah semua tak setuju pun kamu cari. Yang setuju pun kamu cari. Tak perlu. Kamu hanya cari nilai mana yang ekstrim. Itu saja yang kamu cari, dapatan sokongannya. Mana-mana yang ekstrim saja. Tak kiralah dia sangat setuju kah, dia tak setuju kah. Itu saja kamu cari. Okey, sudah 4. Dan yang kelima tadi tentang rujukan. Di mana-mana apa-apa maklumat kamu dapat daripada sumber internet, jangan lupa buat catatan dia punya rujukan. Apa nama laman webnya. Okey, cuma untuk itu cikgu belum tunjuklah, saya tak sempat saya nak tunjuk. Macam mana kamu nak ambil data itu. Mungkin kita boleh ambil sedikit masa nanti hari Rabu. So, hari ini ada 5 perkara yang saya memang nak sampaikan dan semuanya pun tersampai.